Halo semua, selamat pagi, salam sejahtera Malaysia. Setelah Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan berkaitan dengan peruntukan ahli parlimen yang telah dikurangkan, akhirnya ramai pemimpin yang mempunyai mempunyai pendapat yang bercanggah dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, mempunyai pendapat yang berbeza dengan Perdana Menteri. Akhirnya banyak komen, banyak respon daripada ahli parlimen. Walaupun tidak boleh dinafikan, tidak semua juga yang memberikan komen yang buruk berkaitan dengan peruntukan ahli parlimen yang dikurangkan. Dengan pengumuman daripada Perdana Menteri, di mana peruntukan ahli parlimen yang telah dikurangkan, peruntukan pembangunan kepada ahli parlimen akan dikurangkan menurut Datuk Seri Anwar Ibrahim, yaitu sebagai langkah untuk mengawal keuangan negara. Oke, saudara-saudara semua, sebelum saya meneruskan, adakah Anda setuju dengan apa yang telah dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim? Adakah ini satu keputusan yang tepat, satu keputusan yang bertanggung jawab, ataupun satu keputusan yang mungkin sepatutnya Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak lakukan? Sebabkan sekiranya kurang peruntukan, nanti kuranglah pembangunan di sebuah tempat itu, sebuah parlimen. Akhirnya ramai ahli parlimen yang membuat kenyataan. Memang ada yang tidak menyokong, ada juga yang menyokong sebenarnya. Contohnya daripada ahli parlimen Kota Belud, beliau menolak untuk peruntukan parlimen dikurangkan. Tapi beberapa pemimpin yang lain, termasuk menteri juga setuju. Contohnya Menteri Belia dan Sukan, yaitu Hanayo, beliau setuju dengan pengurangan peruntukan. Jadi terdapat beberapa pendapat lah kita dapat lihat di sini. Menurut ahli parlimen KB, peruntukan pembangunan dikurangkan. Saya tidak setuju menurutnya. Ahli parlimen Kota Belud Isna Raisah Munirah Majelis, mempersoalkan tindakan kerajaan perpaduan mengurangkan peruntukan pembangunan kepada ahli parlimen daripada RM 3.8 juta kepada RM 1.3 juta. Ketua Wirawati Parti Warisan berkata, pemotongan peruntukan ahli parlimen bukan satu permulaan yang baik dalam usaha kerajaan perpaduan bertekad untuk merapatkan jurang pembangunan dan ekonomi antara tiga wilayah di Malaysia, seperti yang termaktub dalam perjanjian MA 63. Mengambil kira saiz keluasan parlimen yang jauh lebih besar di Sabah dan Sarawak, beliau berkata peruntukan kerajaan perlu dikekalkan. Berkaitan dengan cadangan daripada ahli parlimen KB ini, mungkin juga satu cadangan yang baik sekiranya beberapa tempat dikurangkan, beberapa tempat dikekalkan untuk peruntukan ahli parlimen ini. Dalam pada itu, ada juga pemimpin yang lain berpendapat peruntukan ahli parlimen yang dipotong khawatir untuk memberi kesan kepada pembangunan kebajikan rakyat menurut Howard Lee. Keputusan kerajaan ataupun keputusan Datuk Seri Anwar Ibrahim mengurangkan peruntukan pembangunan ahli parlimen dikhawatiri akan memberi kesan kepada pembangunan dan kebajikan. Ahli parlimen Ipoh Timur Howard Lee Chuan Hau berkata, peruntukan berkenaan amat diperlukan terutama bagi keperluan mendesak dalam menaik taraf. Jadi sebenarnya banyaklah pendapat. Menurut Howard Lee juga, beliau berharap perkara ini, yaitu pengurangan peruntukan di parlimen, dapat dibawa ke persidangan parlimen yang akan datang, agar ia dibincang dan dilihat semula demi kepentingan rakyat di peringkat akar umbi. Selain itu, katanya lagi, walaupun kerajaan memberi jaminan akan mempertimbang penyaluran peruntukan segera bagi proyek-proyek mendesak, namun ujarnya ia dikhawatirkan akan memakan masa untuk diluluskan. Jadi saudara-saudara semua, apa komen Anda? Adakah ini satu keputusan yang baik? Bagi saya, saudara-saudara semua, tuan-tuan dan puan-puan, bagi saya mungkin bagi beberapa bahagian mungkin ada baiknya jika ada tempat yang dikurangkan, ada juga beberapa tempat yang dikekalkan, bahkan mungkin juga ditambah. Tapi akhirnya takut
nanti ada pula ahli parlimen yang kata tidak adil. Jadi apa pendapat Anda? Adakah Anda setuju dengan tindakan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini? Dan isu sensitif di sini yang saya lihat, di mana ahli parlimen KB, Ketua Wirawati Parti Warisan, yaitu Isna Raisa Munira Majelis, berkata pemotongan peruntukan kepada ahli parlimen bukan satu permulaan yang baik dalam usaha kerajaan perpaduan bertekad merapatkan pembangunan dan ekonomi antara 3 wilayah di Malaysia seperti yang termaktub dalam MA 63. Adakah ini akan menjejaskan MA 63 atau bagaimana? Saudara-saudara semua, teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan politik yang seterusnya. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe. Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Akhirnya pendedahan terkini daripada SPRM yang kita nantikan. Akhirnya SPRM telah membuat satu pendedahan keputusan berkaitan dengan perkembangan terkini berkaitan dengan isu setelah bank bersatu, akaun bank bersatu yang telah dibekukan. Akhirnya perkembangan terkini daripada SPRM, di mana telah lebih 15 individu yang telah dijumpa, yang telah dibicara, telah direkodkan keterangan yang membabitkan pemimpin parti bersatu, juga pihak kontraktor yang dipercayai memberi wang kepada parti terbabit. Jadi pada akhirnya 15 individu yang telah direkodkan keterangan mereka, di mana di antara 15 individu ini membabitkan pemimpin parti bersatu dan juga pihak kontraktor. Di mana sebelum ini juga 10 kontraktor yang dipercayai terlibat dengan sumbangan RM300 juta untuk parti bersatu, dan itu telah menjadi siasatan ataupun telah menjadi keutamaan SPRM hari ini untuk mendedahkan menyiasat perkara ini. Akhirnya SPRM telah merekodkan keterangan pemimpin bersatu dan juga kontraktor. Saudara-saudara semua, seperti yang kita tahu, RM300 juta yang didakwa telah masuk di dalam akaun bersatu, di mana 260 juta yang menjadi siasatan utama ataupun SPRM yang sedang menjejak RM260 juta ini disebabkan 40 juta didakwa lebih kurang RM 40 juta yang masih ada di dalam akaun bersatu. Dan pada akhirnya akaun tersebut dibekukan untuk menjalankan siasatan, untuk SPRM memudahkan siasatan mereka. Saudara-saudara semua, ini satu isu yang memang sangat-sangat mengejutkan, sangat-sangat panas. Memang ramai rakyat yang berbual tentang ini. Akhirnya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia telah merekod keterangan beberapa pemimpin Parti Pribumi Bersatu Malaysia berhubung dana package rangsangan ekonomi yang dibelanjakan dulu oleh kerajaan yang terdahulu tanpa mendedahkan nama pemimpin itu. Sumber berkata ramai pihak telah dipanggil membabitkan kes ini. Adakah di antara 15 individu ini termasuk juga Muhyiddin Yassin dan juga beberapa pemimpin parti yang lain? Dan sudah pasti termasuk juga di antara 10 kontraktor yang terlibat memberikan sumbangan RM300 juta untuk bersatu, ataupun mungkin tidak ke 10 ini yang termasuk terbabit dalam 15 individu yang telah direkodkan keterangan mereka. Pada masa ini perkembangan terkini daripada SPRM, di mana siasatan yang masih dijalankan dan ada lagi beberapa individu dan saksi akan dipanggil. Tambah sumber lagi, SPRM tidak menolak kemungkinan akan memanggil lagi individu yang lain bagi pihaknya melengkapkan siasatan. Kes juga disiasat Akta SPRM 2009 dan Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram. Difahamkan pembekuan dibuat bagi menyiasat dakwaan bersatu yang telah menerima sumbangan daripada kira-kira 10 kontraktor yang mendapat pelbagai proyek semasa parti itu menjadi kerajaan. Yang menariknya, saudara-saudara semua, yang mengejutkan, RM300 juta ini yang telah disumbangkan menurut dakwaan-dakwaan ini
bahwa 10 kontraktor ini, lebih kurang 10 orang kontraktor yang menjadi penyumbang kepada RM 300 juta ini. Bahkan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri pun berkata bagaimana mereka yang menjadi waktu yang singkat begitu, mereka boleh mengumpul, boleh mendapat sumbangan RM 300 juta. Dan pada akhirnya Datuk Seri Anwar Ibrahim menggesa bersatu untuk menjelaskan perkara ini, mendedahkan perkara ini apa yang terjadi sebenarnya. Walaupun daripada pihak Muhyiddin Yassin, pihak Bersatu, pemimpin-pemimpin mereka, termasuk Muhyiddin Yassin sendiri, menafikan perkara ini. Saudara-saudara semua, apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini. Jangan lupa tekan butang like, share video ini, dan jangan lupa tekan butang subscribe.